illa lamam, malaikat al-lamam. Al-lamam ialah dosa yang kecil, yang tidak zina, yang tidak mencuri, yang tidak merampok, dosa yang tidak mensabitkan hukuman hudud, yang tidak diberi amaran keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikut riwayat Muqatil bin Hayyan, Muqatil bin Sulaiman, ayat ini berkait dengan seorang penjual tamar di zaman Nabi SAW yang dikenali Nabhanut Tamar. Nabhan penjual tamar. Dia menjual tamar di dalam kedainya. Lalu datang seorang perempuan untuk memberi tamar. Di pojoknya perempuan itu masuk dalam kedai dia. Kemudian dia nak goda perempuan itu. Nak goda perempuan itu. Perempuan itu berundur, tidak melayannya. Lalu dia datang menghadap Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ma min syai'in yasna'uhu ar-rajul illa waqad fa'alatu illa al-jima'." Orang tu dia buat, wahai Rasulullah, cuma dia tak bersetubuh dengan perempuan itu. Dia kata dia tak berzina saja. Rasulullah bersabda, "La'alla zawjaha ghazin." Boleh jadi suami dia pergi berjihad. Suami dia tinggal pergi berjihad, kamu goda dia. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Kerana dia telah menyesal di atas perbuatannya dan bertaubat, Allah Ta'ala menerima taubatnya. Menandakan bahawa Allah Ta'ala menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat. Adapun al-lamam, dosa-dosa yang kecil ini diampunkan dengan wudu, dengan dia mengambil wudu, dengan dia bersembahyang 5 waktu, dengan dia berpuasa Ramadan, dengan dia hari Jumaat, dia mengambil kelebihan hari Jumaat, diampunkan dosa yang dilakukan. Disebut dalam hadis as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Sembahyang 5 waktu, Jumaat sehingga Jumaat, Ramadan sehingga Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di antaranya sekiranya ditinggalkan dosa-dosa yang besar. Menunjukkan bahawa dosa-dosa yang kecil diampun oleh Allah dengan taubat, dengan amal yang saleh. Adapun dosa-dosa yang besar mestilah dengan taubat, taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh ikhlas. Sekiranya seorang itu beriman, dia bertaubat, Allah Ta'ala menerima taubat, kerana Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Di mana para ulama tafsir berkhilaf dalam menafsirkan perkataan al-lamam. Kata al-lamam, al-lamam walaupun makna dia dosa yang kecil, mengikut al-kalbi, al-lamam ialah setiap dosa yang tidak dikenakan hukuman hudud di dunia dan tak diberi amaran yang keras pada hari akhirat, dihilangkan dengan sembahyang 5 waktu. Mengikut satu riwayat yang lain, al-lamam ialah orang yang mengerjakan dosa, kemudian dia mengulangi dosanya dan dia bertaubat. Allah Ta'ala menerima taubat hambanya. Ini barangkali disebut dalam satu hadis, hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, "Hamba-Ku telah mengerjakan dosa, lalu dia menyesal di atas dosanya, dia bertaubat. Aku terima taubatnya." Tiba-tiba dia buat dosa pula, kemudian dia menyesal, kemudian dia bertaubat. Aku ampunkan dosanya. Hamba-Ku tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosanya. Kemudian mengerjakan dosa lagi, dia menyesal, dia bertaubat lagi. Berulang kali dia menyesal dan buat dosa juga berulang kali. Dia tahu ada Tuhan yang mengampunkan dosanya. Aku ampunkan dosanya. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menerima taubat selagi nyawa belum sampai ke halqam, selagi matahari belum naik dari arwah barat. Nyawa sudah sampai ke halqam dah, macam Firaun.
Fir'aun bila nyawa sampai ke halkom baru dia beriman. Tuhan tak terima iman Fir'aun. Begitulah mereka yang berdosa. Bila sampai nyawa di halkom baru nak bertaubat, tak terima taubat. Selagi nyawa belum sampai ke halkom, orang bertaubat, Tuhan terima taubat dia. Selagi matahari tak naik dari arah barat, baru bangun pagi tengok cari balik naik, masa tu pintu taubat ditutup. Tuhan tak terima lagi taubat lepas pada itu. Hari ini kita tengok cari naik molek lagi, maka bertaubatlah. Peluang taubat masih ada. Jangan tunggu sehingga matahari naik dari arah barat. Mengikut pendapat yang ketiga, Zaid bin Thabit, al-lamam ialah dosa yang dilakukan di zaman jahiliyah. Setelah dia masuk Islam, Tuhan ampunkan dosanya. Itu mengikut Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ialah seorang sahabat yang alim dalam ilmu matematik, ilmu hisab. Dia alim dalam ilmu faraid, membagi pusaka, kerana dia mahir dalam ilmu hisab. Yang keempat, pendapat Sa'id bin Musayyab, al-lamam ialah lintasan dalam hati. Dia juga pendapat Muhammad bin Hanafiyah, satu mazhab daripada Syiah, yang mengatakan bahawa mana al-lamam ialah litah benda yang tak melek dalam hati. Litah nak berzina, litah nak buat tu nak buat ini, itu al-lamam. Allah Ta'ala ampun kan dosa al-lamam dengan wudu, dengan kita mengerjakan amal yang baik. Itu makna al-lamam. Dan macam-macam pendapat. Ini khilaf dengan ulama al-lamam. Kesimpulannya al-lamam inilah dosa yang kecil yang diampun dengan mengerjakan amal yang soleh. Kerana firman Allah Ta'ala dalam surah yang lain, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal yang baik itu menghilangkan dosa-dosa amal yang jahat, iaitulah dosa yang kecil. Sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Bertakwa, takut pada Allah. Ikuti amal yang jahat itu dengan amal yang baik. Nescaya amal yang baik itu menghapuskan dosa amal yang jahat. Dan bergaullah dengan orang ramai dengan perangai yang baik. Seorang sahabat mengatakan, la kabirata ma'a istighfar wa la saghirata ma'a israr. Dosa tidak menjadi besar kalau orang itu beristighfar. Dosa besar macam mana pun kalau beristighfar dengan ikhlas, Tuhan ampunkan dosa. Dan dosa jangan dipandang kecil. Kalau terus mengerjakan dosa, dosa kecil terus dibuat, kemudian tak buat amal yang baik, maka jadi bukit dosa yang kecil itu. Jangan dipandang ringan dosa yang kecil.